KPM. Assalamualaikum dan selamat pagi adik-adik. Kembali lagi kita untuk satu lagi episod dalam Cergas bersama Jurulatih. Hari ini saya Maira Natasha akan menemani adik-adik selama 30 minit. Episod yang lepas kita dah berkenalan dengan Coach Syaril. Kita dah tahu apakah itu Bosu Ball dan cara-cara untuk kita gunakan dia sebagai satu alat kecergasan. Jadi hari ini kita akan buat macam-macam aktiviti agility pula. Jadi Maira harap adik-adik semua masih lagi sangat bersemangat, sangat minat nak bersukan dengan kita pagi ni sebab bersenam ni ada macam-macam kebaikan. Dia boleh jadikan tubuh badan kita lagi sihat, minda lagi cergas dan semestinya boleh menjadikan kehidupan seharian kita lebih berkualiti. Jadi sekarang ni, Mara nak adik-adik ajak ayah, emak, adik, kakak semua sama-sama kita bersenam, kita keluarkan peluh dan semestinya kita belajar cara-cara ataupun teknik-teknik yang betul menggunakan Bosu Ball sebagai satu alat kecergasan. Let's go! Adik-adik sedang bersama kami di slot aktif Didik TV KPM dan pagi ni bersama saya di studio ialah Coach Syaril. Apa khabar Coach? Baik, Alhamdulillah. Sebenarnya kan Mara jaranglah tengok Bosu Ball ni kan. Kenapa sebenarnya kita jarang guna Bosu Ball? Sebab sebenarnya bukan jarang sebenarnya, tapi benda ni kurang dimainkan ataupun sekolah-sekolah tak banyak guna. Tapi selepas ni mungkin bila dah tengok, kita boleh setiap sekolah mesti ada Bosu Ball untuk buat latihan ni. Mesti ada request kat sekolah, cikgu kita nak guna Bosu Ball sebagai satu alat kecergasan sebab macam-macam kita boleh buat. Kalau tadi Mara sebut agility kan, sebenarnya apa itu agility dan apa kita nak belajar hari ini? Okey, hari ini sebenarnya agility ni biasa kita tengok tidak menggunakan bola. Tapi hari ini special sikit. Kita cuba create macam mana menggunakan kita nak build agility pergerakan kita menggunakan Bosu Ball. Okey, itulah kita nak buat hari ini kan. Tapi seperti biasa sebelum kita bersenam, kita kena warm up. Jadi jom kita mulakan aktiviti ataupun kita mulakan hari kita dengan warm up session bersama dengan Coach Syaril. Alright. Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi adik-adik. Okey, hari ini special sikit. Okey, kita biasa dengar agility kan. Agility yang biasa kita buat di padang, okey, di gelanggang. Tapi hari ini Coach akan tunjukkan bagaimana untuk membina kekuatan iaitu agility menggunakan Bosu Ball. Alright. Okey, untuk pertama kita akan buat warm up dahulu. Okey, saya akan tunjukkan dua cara warm up macam mana untuk persediaan kita sebelum kita melakukan exercise agility nanti. Okey, yang pertama favorite saya lah. Favorite saya sebab apa? Memang kalau kita buat aktiviti ini memang akan membantu untuk kita punya persediaan kaki kita, otot-otot kaki. Okey, yang pertama kita akan buat sama sebelum ni kita akan buat jogging di atas Bosu Ball. Sama juga kita buat. Okey, adik-adik mesti pernah tengok jogging. Okey, biasa jogging di padang, di track. Sekarang ni kita warm up menggunakan Bosu Ball. Okey. Kita masih lagi bergerak, swing macam biasa, macam lari. Jadi semasa aktiviti ini semua otot-otot di bahagian bawah akan berfungsi. Alright, okey. Okey, dua-dua pun kena warm up lah. Okey, sebelum kita teruskan dengan aktiviti, kita akan warm up dengan jogging di atas Bosu Ball. Alright. So kita lihat kedua-dua cuba untuk balance. Semasa balance tu, kita lihat kaki fungsi kaki ni shaking sikit, maknanya semua otot-otot di kaki ini berfungsi semasa melakukan jogging di atas Bosu Ball. Alright. Okey, jadi itulah exercise pertama untuk warm up pada hari ini, iaitu jogging di atas Bosu Ball. Alright.
Okey. Aktiviti kedua untuk warm up pada hari ini ialah circle step ups. Okey, simple. Sebab kita banyak pergerakan nanti. So, jadi warm up kita kena buat sedikit pergerakan seperti agility. Alright, mudah sahaja. Kaki dibawa di atas satu. Okey, kita akan buat circle semasa step ups. Okey, mudah. Pump. Okey, cuma hayun. Tangan seperti lari. Okey, seperti lari. Satu kaki perlu menyentuh. Okey, sama juga. Okey, kita pusing balik. Okey, mudah. Jadi kita boleh buat 3 atau 4 kali aktiviti ini untuk menaikkan lagi heart rate kita dan persediaan otot kita untuk melakukan aktiviti agility nanti. Alright, okey. Kita warm up dahulu. Satu kaki di atas, okey. Sedia, circle. Okey. Alright, good. Okey, sebab tu kita perlukan warm up agility supaya kita nanti akan biasa melakukan aktiviti. Selesai satu round, kita akan pusing balik. Okey. Alright. Okey. Okey, dah kedua-dua pemain kita dan saya juga dah cukup warm up Kita punya heart rate dah naik. Maknanya kita sudah bersedia untuk melakukan 4 aktiviti yang akan saya kongsi nanti. Alright. Okey, baik. Kita sudah selesai warm up. Okey. Jadi saya ingin tekankan sedikit isu keselamatan. Jadi saya akan bagi 2 tips apabila melakukan exercise agility. Ada perkara yang anda perlu ataupun adik-adik perlu tahu. Okey. Yang pertama, tidak perlu terburu-buru apabila melakukan. Sebab agility memerlukan kepatasan. Tapi adik-adik untuk permulaan tak perlu buat laju. Okey, kalau kita buat step up tu just perlahan untuk mendapat rhythm. Okey, jangan terburu-buru. Untuk permulaan buat dahulu untuk dapatkan keselesian. Okey, itu yang tips pertama. Yang kedua, apabila agility kita akan fokuskan pandang ke depan. Tapi untuk permulaan adik-adik boleh tengok. Okey, semasa adik lakukan exercise nanti, adik boleh tengok kedudukan kaki kerana apa yang kita risau adalah di sini. Okey, di sini sedikit keras. Jadi mungkin kalau adik-adik tak biasa akan mungkin terlanggar sedikit di bahagian tepi ini yang keras ni. Okey. Jadi ingat dua tips keselamatan ini apabila melakukan aktiviti agility menggunakan Bosu ball. Okey, adik-adik, kita sudah selesai warm up. Badan dah panas, dah berpeluh, heart rate dah naik. Okey, otot-otot kita dah siap, dah ready. Okey, kita akan teruskan dengan aktiviti yang pertama, okey, iaitu quick step ups, okey. Tadi kita dah buat tadi circle step ups. Hari ini kita akan buat quick step up. Okey. Jadi langkah yang pertama, satu kaki di atas bola Bosu ball untuk mendapatkan rhythm dia, dapatkan balance dia. Simple sahaja. Okey. Tangan bersedia seperti ingin lari. Alright. Jadi kita kena buat sepantas yang mungkin semasa melakukan quick step ups. Okey. Cuba sentuh menggunakan hujung jari sahaja. Okey. Sepantas yang mungkin. Alright, kita boleh lakukan ini dalam masa 30 saat. Okey, ikut kemampuan adik-adik semua semasa melakukan aktiviti ini. Alright. Okey, kita teruskan dengan dua sahabat kita ini. Okey, kita tengok apakah otot-otot yang digunakan semasa melakukan step ups, quick step ups. Okey, jelas di sini ya. Satu kaki yang digunakan di bahagian calf, di bahagian quadricep, groin. Ini otot-otot yang digunakan semasa melakukan step up. Okey, jadi ini juga membantu dari segi muscle fast twist. Okey, kita nak bantu muscle fast twist kita aktif. Alright, okey. Jadi kita boleh lakukan aktiviti ini
selama 30 saat sekurang-kurangnya untuk mendapatkan manfaat daripada exercise ini. Okey. Jadi itulah exercise pertama kita, iaitu quick step ups. Okey, baiklah. Tadi saya sudah tunjukkan exercise yang pertama, iaitu quick step ups. Okey, kita tambah lagi cabaran dia untuk melakukan agility ini ialah exercise kedua dinamakan in and out. Okey, jadi apakah langkah yang perlu dilakukan? Ialah pastikan bosu ball berada di antara dua kaki. Okey, so saya akan tunjukkan bagaimana untuk melakukan aktiviti in and out. Alright, simple saja, satu kaki. Alright. Cuba sepantas yang mungkin, cuba pandang ke hadapan. Tapi untuk adik-adik baru, okey, perlu tengok. Mungkin kita langgarlah kat sini . Okey, kalau dah biasa, okey, saya tunjuk sekali lagi . Kalau dah biasa, tak perlu tengok, pandang ke depan. Alright. So kita boleh buat ni dalam masa 30 saat. Okey. Adik-adik cuba kawal kaki apabila berada di atas bosu ball ini. Cuba balance, okey. Jangan letak kaki di tepi, okey. Ini untuk mengelakkan adik-adik jatuh, okey. Cuba cari sweet spot apabila kedua-dua kaki berada di atas bosu ball. Alright. Penat Okey, tapi seronok. Alright, kita akan tengok kedua-dua atlet ini. Okey, cuba pastikan. Alright. Kita akan saksikan apakah otot yang digunakan. Okey, otot utama perlu kena sama juga kita buat step up tadi. Okey, kita akan aktifkan muscle twist. Muscle fast twist apabila melakukan agility. Okey, kita lihat beza dia. Daniel boleh melakukan dengan begitu pantas. Okey, ini adalah bergantung kepada mana-mana adik-adik kalau adik boleh buat pantas. Okey, kita lihat kegunaan. Dah keras ni. Okey, dah keras lah. Bila kita melakukan aktiviti jeli memang kita akan gunakan otot-otot di bahagian calf lebih banyak lah. Alright, adik-adik jelas? Okey, memang seronok apabila melakukan aktiviti menggunakan bosu ball. Sebab inilah kita kata nak tambahkan lagi keseronokan melakukan aktiviti . Okey, jadi selesai aktiviti kedua iaitu in and out. Okey, baik. Bagaimana adik-adik? Dua exercise sudah kita selesai. Jadi saya akan tunjukkan exercise yang ketiga. Okey, untuk latihan agility, iaitu side to side. Okey, kita lihat step yang untuk lakukan aktiviti side to side. Pastikan bola berada di sebelah. Okey, bukan di depan, di sebelah untuk melakukan aktiviti ini. Alright. Kemudian satu kaki di atas, cuba dapatkan balance, okey. Sweet spot yang biasa saya cakap sweet spot, okey, supaya kita dapat balance. Alright, okey. Jadi saya akan tunjukkan penuh bagaimana untuk melakukan aktiviti side to side. Alright. Simple sahaja. Alright, pastikan lutut dibengkokkan sedikit semasa melakukan. Jangan straight sangat, bengkok sedikit. Alright, simple. Okey, satu kaki di atas bukan dua-dua satu kaki bertukar. Alright, jelas. Okey, sangat senang. Cuma perlu berada di tepi, satu kaki di atas dan tukar untuk ke sebelah. Alright. Okey. Kita lihat dua sahabat kita yang hebat ni untuk tunjukkan bagaimana untuk lakukan aktiviti ini. Okey, alright. Bengkokkan. Buat sepantas yang mungkin. Alright, bengkokkan lutut. Yang saya kata tadi, okey, kita akan build muscle fast twist. Okey, dengan otot quadricep, calf.
akan digunakan semasa melakukan aktiviti ini. Okey, very good. Kita lihat very pantas. Okey, sekali lagi. Sangat quick Daniel. Okey, anak muda ni, anak muda. Memang kita perlukan anak muda untuk melakukan aktiviti ini. Okey, begitu selesa, begitu lancar apabila melakukan aktiviti ini. Alright, okey. Jelas adik-adik? Okey. Aktiviti agility ini sangat mudah sebenarnya kalau kita sentiasa lakukan di rumah ke di mana-mana, memang mudah saja. Okey, jadi kita selesai aktiviti ketiga kita iaitu side to side. Okey, baik. Kita sudah selesai 3 exercise. Okey, seronok. Memang seronok berpeluh untuk lakukan aktiviti ini. Okey, jadi exercise yang keempat dan yang terakhir yang akan saya tunjukkan pada hari ini ialah exercise apart together, one leg up. Alright, sangat mudah. Sama juga, pastikan bosubo berada di antara dua kaki. Okey, bengkokkan sedikit lutut untuk dapatkan balance. Alright. Okey, saya akan tunjukkan dahulu bagaimana untuk melakukan exercise ini. Alright. Okey. Okey, mudah. Okey, sekali lagi saya akan tunjuk. Okey, bila one leg up, naikkan kaki kanan dahulu, turun. Okey, naik, up, kiri pula, turun. Okey, so bila kita naik, kaki kanan dahulu naik. Okey, kemudian turun balik, naik balik, kaki kiri pula naik. Okey, sekali lagi saya tunjuk yang penuh punya, okey. Okey, sekali lagi. Kaki kanan, kaki kiri. Kaki kanan, kaki kiri. Okey. Jadi untuk agility kita cuba buat sepatas yang mungkin, tapi ikut keupayaan adik-adik. Tak perlu buat laju. Untuk permulaan boleh buat perlahan-lahan untuk mendapatkan balance, okey, mendapatkan control bila melakukan, sebab ini cabaran sikit untuk aktiviti keempat kita ni, cabaran sikit untuk melakukannya. Okey, kita teruskan. Okey, bengkokkan sedikit lutut. Okey, kaki kanan. Alright. Biasanya pada mula-mula memang susah sikit. Selepas kita dapat, pastikan duduk kaki naik. Okey. Okey, kita lihat. Daniel juga nampak agak selesa kat sini. Sangat mudah dilakukan. Okey, kita lihat bagaimana koordinasi juga terlibat. Kaki naik, balance. Okey, jadi tengok otot-otot yang terlibat, calf sangat memainkan peranan apabila melakukan aktiviti agility ini. Alright, okey. Alright. Terima kasih. Terima kasih. Okey, kita tengok ni semangat Dua atlet kita sangat seronoklah bila melakukan aktiviti ini. Alright, jadi itulah aktiviti keempat kita dan yang terakhir untuk hari ini iaitu apart together, one leg up. Hari ini Wana nak kongsikan beberapa manfaat yang baik, yang bagus untuk kenapa adik-adik perlu menjadikan boss ball ni sebagai satu alat kecergasan yang perlu adik-adik ada di rumah. Yang pertama, adik-adik perlu tahu kalau kita buat aktiviti menggunakan boss ball ni kan, dia boleh meningkatkan tahap body awareness. Apakah itu body awareness? Body awareness adalah tentang satu kepekaan badan kita semasa kita buat satu aktiviti. Sebagai contoh, kita tahu tangan kita tengah buat apa, kaki kita tengah buat apa, dan ini sangat penting untuk semua atlet-atlet terutamanya
sukan sorak, gimnastik dan macam-macam lagi. Yang kedua, semestinya dia boleh menguatkan otot-otot badan kita dari bahu, core, leg muscle dan mungkin adik-adik terlepas pandang, kita boleh juga menguatkan pergelangan kaki kita. Dan yang terakhir, kita boleh belajar untuk meningkatkan koordinasi badan kita. Kita tahu tangan dan kaki dan semestinya dia boleh melatih badan kita untuk menjadi lebih stabil. Dan itu dia trivia kita untuk pagi ini. Okey, adik-adik, kita sudah selesai 4 aktiviti kita hari ini untuk exercise agility. Okey, kita akan teruskan dengan cooling down. Jadi saya akan kongsi 2 exercise untuk cooling down pada hari ini yang memfokuskan kepada otot quadricep dan hamstring. Okey, kita akan mulakan dengan quadricep dahulu. Alright, mudah saja satu kaki akan dinaikkan ke belakang. Okey, cuma tarik sedikit, okey. Tangan kanan ni akan tarik sedikit untuk memberikan sedikit ketegangan di sini. Okey, ini sangat bagus untuk kita release balik otot-otot yang sudah kita gunakan tadi. Alright, selama 10 hingga 15 saat. Kemudian kita boleh tukar ke belah kiri. Okey, cuba. Okey, kita pasal kita banyak menggunakan fokus pada bosu ball untuk imbangan, jadi kita gunakan juga untuk cuba imbang semasa melakukan aktiviti cooling down. Okey, jelas? Kita akan dapat rasa di bahagian ini. Kalau tak rasa lagi, kita cuba tarik lagi. Alright, aktiviti ini boleh dilakukan selama 15 ke 20 saat begitu. Okey, bergantung kepada adik-adik. Kalau lama lagi bagus. Alright, okey. Jadi kita cuba balance Kita cuba balance dengan kaki, satu kaki dan tarik tangan menggunakan tangan kiri supaya kita dapat rasa di bahagian ini dan juga di bahagian groin. Alright. Okey, baik. Nampak tak shaking kan? Maknanya memang dah banyak exercise kita buat hari ni, jadi dah kuat kaki. Okey, tukar. Selepas 15-20 saat kita tukar. Okey, cuba tarik. Kalau tak rasa, tarik. Okey, kalau adik-adik rasa macam tak rasa, boleh buat lama dalam 30 saat supaya dapat adik rasa tu, release otot-otot di bahagian ni, kita boleh release lah, lebih kendurkan. Alright. Okey, jadi itulah exercise pertama, iaitu regangan di bahagian quadricep. Untuk aktiviti ataupun exercise kedua untuk cooling down ialah di bahagian hamstring. Okey, biasa nampak saya menggunakan bosu ball. Hari ini saya tak nak guna. Okey, kita guna ruang je, ruang yang kita ada semua ni Okey, senang sahaja kalau ada tengok. Silangkan kaki. Okey, dan cuba sentuh. Okey, di hujung kaki ni. Okey, jangan henjut just static. Stay saja selama 15 hingga 20 saat ataupun lebih. Okey, pastikan badan kita straight. Okey, jangan bengkok ataupun lutut Kebiasaan ada juga yang cuba nak skip lutut dia dah bengkok. Okey, cuba straight. Pastikan straight supaya kita akan dapat rasa. Okey, bahagian hamstring. Okey, kita akan dapat rasa di bahagian kanan. Okey, sangat mudah. Okey, cuba stay jangan cuba henjut. Okey, just stay situ static selama 15 hingga 20 saat ataupun lebih. Alright, kita tengok. Okey, apa yang kita akan dapat rasa ialah di bahagian kaki kanan. Okey, bila kita bawa kaki kiri, kaki kanan akan dapat rasa di bahagian hamstring. Okey, stay sana 5 saat, badan straight. Kalau boleh turun lagi, turun. Okey, nampak? Walaupun dah pencen pun dah lagi fleksibel Alright, okey. Kita tengok yang atlet ni. Yang atlet ni kita tengok fleksibel, lagi bagus, lagi turun, lagi bagus. Alright. So kita lihat. Okey, bila kita buat belah kiri ke depan, dia akan dapat rasa kaki kanan hamstring ke kanan. Okey. Alright, bos. Okey, dah memang penat lah. Lepas dah buat agility memang penat, kita rasa tegang So bila kita buat aktiviti cooling down seperti ini, kita akan dapat release bahagian otot kaki. Alright, jadi itulah exercise kedua. Okey, regangan di bahagian hamstring.
adik-adik sebab dah berjaya buat semua aktiviti yang coach ajarkan hari ini. Dan terima kasih sebab setia sampai ke penghujung rancangan bersama kami kan. Tapi sebelum kita nak berpisah dengan adik, apakah objektif pembelajaran kita untuk episod kali ini? Okey, baiklah. Hari ini kita membuat satu aktiviti yang agak menarik, agility. Jadi hari ini kita cuba untuk build ketangkasan menggunakan Bosu Ball hari ini. Dan dalam satu masa itu kita memang menguji keseimbangan dan juga kekuatan-kekuatan kaki. Dan satu lagi coach, dia memang menguji stamina lah coach. Saya Betul, tengok atlet-atlet tadi buat kan, macam tak rasa apa-apa Hebat betul. Esok apa lagi kita nak buat? Agility lagi ke? Tak ada. Esok kita buat apa? Besok kita akan buat aktiviti lain dan kita akan tunggu untuk besok aktiviti supaya adik boleh cuba teka apakah aktiviti kita untuk esok. Jadi sekarang ni adik-adik rehat dulu sebab esok kita nak buat aktiviti yang pastinya lebih mencabar, lebih menyeronokkan. Semua ni dalam Cergas bersama Jurulatih. Tapi seperti biasa coach, apa pesanan akhir kepada adik-adik di rumah? Okey adik-adik, ingat kalau nak lebih baik dan lebih cergas, perlu konsisten dan trust the process. Pastikan anda percaya pada proses. Kita jumpa esok. Bye semua. Bye.